Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ni saya nak share macam mana kita nak beli lens yang second hand lah. Okay, kalau kita nak beli lens second hand, apa yang perlu kita tengok, apa yang perlu kita cek. So, satu-satu lens, sifat penuh lens adalah dia ada hood satu, dia akan ada body cap, cap depan, dia akan ada cap belakang, dia akan ada lens lah. Biasanya kalau ada dapat kotak dengan manual sekalipun, dah sangat-sangat cun. Jom kita tengok apa yang kita perlu cek lens ni. Luaran, dalaman dia, dan secara teknikal dia. So ada 3 bahagian. Jom kita tengok satu per satu. Apa benda penting yang perlu kita cek bila kita nak beli lens second hand terutamanya. Okay, benda yang penting kalau kita nak cek lens, yang pertama adalah, okay, kita bukakan tadi je Yang pertama adalah luaran dia. Macam lens ni, kita akan cek satu persatu tulisan dia. So bila tulisan dia clear, warna oranye dia cun lagi, maknanya lens tu cantik lagi lah. Getah dia, biasanya getah ni kalau dah putih maknanya dah lama lah dan dijaga kurang baik. Getah luaran, body dia kurang calar, body dia okey, kurang calar. Nombor siri penting juga. Okey, lepas tu kita cek depan lens dia. Itu luaran dia. Luaran kena cek semua tu lah. Yang ini, nombor siri, tulisan, calar tak calar, getah. Itu je luaran kalau kita nak cek. Dari segi luaran, pada saya lens ni okey lagi. Getah dia pun tak ada masalah. Warna macam ni okey lah, dia tak terlalu teruk sampai getah dia kembang, tulisan dia tak nampak, calar teruk. Okey, itu luaran dia. Kalau kita nak cek dalaman pula, okey, benda pertama sekali kita kalau nak cek dalaman, buka belakang ni, back cap dia. Bila buka belakang ni, benda pertama sekali kita kena tengok adalah skru kecil-kecil ni. Yes, kalau skru ni karat ataupun bila awak tengok betul-betul skru ni dah ada bekas umpilan ataupun bekas kena cungkil, maknanya lens tu dah pernah kena buka. Bila lens tu pernah kena buka, dia dibuka sama ada nak servis lens tu nak dibersihkan fungus dia, maknanya lens tu pernah ada problem, pernah ada masalah. Yang itu pertama. Ni butang kecil-kecil ni cek. Kalau saya cek detail satu persatu. Kedua, dia punya konektor ni. Kalau orang yang jaga lens betul-betul, konektor ni tak ada masalah, bersih, clean, cantik je. Tapi kalau orang yang tak jaga, dia shoot dekat pasir, berpasir, lepas tu dia berkarat, adalah isu dia. Maknanya kata dia tak jaga lens tu dengan betul. Kalau saya lens yang macam tu, saya minta murah dia ataupun tak payah beli, cari lens lain. Itu pada saya. Okay, yang ketiga, aperture lock. Untuk Nikon benda ni penting. Kalau benda ni aperture lock, bila awak tolak, dia akan ada benda ni. Yes, dia akan nampak benda ni. Bila tolak, dia tak berfungsi, tak bergerak, maknanya something wrong dengan lens tu. So bila benda ni patah, saya punya pernah patah 70-200, saya betulkan benda tu RM170. Takkanlah kita beli lens second hand, lepas tu kita nak baiki pula kan, so rugilah. Okay, seterusnya tengok gelas dia. Dalaman pula tengok gelas dia. So bila tengok gelas dia, benda ni pertama sekali, buka benda ni, tolak benda ni, tengok betul-betul. Sekejap saya ambil handphone. Okay, ni handphone saya. So bila saya nak cek, ni handphone saya. Bila saya nak cek, saya akan tolak benda ni. Mana dia? Okay, saya akan tolak benda ni. Saya akan suruh cahaya daripada depan. So secara kasarnya lah, kita akan boleh tengok dust, kita akan boleh tengok calar-balar pada lens tu, kita akan boleh tengok apa lagi, fungus pada lens tu. So tengok betul-betul, gerakkan cahaya sikit. So kita akan tengok dalam tu. Okay, boleh tengok Okay, tu satu. Tu dia punya gelas. Pusing gelas dia. Tengok pula depan. So kita boleh tengok lagi, gerakkan. Okay, boleh nampak Okay, itu contoh nak cek gelas dia. Mana kata kalau awak dapat gelas dia bersih, clear, tak ada apa-apa, mana kata itu rezeki awak. Kalau saya, masa saya beli lens, saya akan tengok satu dust kecil pun saya akan minta murah. Cakap, sebab benda tu bila kita nak baiki, kita nak servis, dia agak mahal. Okay,
ketiga, daripada segi gelas dia pula, tengok dia punya kaca depan. Tengok dia punya kaca depan, bila ada cala bala ni, kaca depan ni, bila ada cala bala, so maknanya lens tu digunakan dalam orang-orang yang tak dijaga dengan baik lah, maksudnya. Yang ini pun sama. Cek betul-betul. Bila zoom, dia tak bergerak. Bila zoom, lens ni tak bergerak. Ada setengah lens, bila kita zoom, dalam ni bergerak. So cek kaca depan ni, kat belakang ni, cek kaca depan ni. Okay, boleh. Alright. Okay, simple kan? Senang je. Okay, itu satu. Okay, dari segi luaran, dalaman kita dah cek. Dari segi teknikal, okay, bila cek lens, seterusnya pusing benda ni. Setiap lens biasanya ada benda ni, kecuali lens Canon STM. Bila kita buat auto, dia tak boleh pusing tau benda ni. Bila buat manual pun rasanya dia tak boleh pusing. Saya tak sure. Tapi bila kita buat auto, kita tak boleh. Macam yang ni saya set auto, tapi saya boleh pusing, still masih boleh pusing. Kalau Canon rasanya tak boleh pusing, dia start. Sebab dia elektronik dalam tu. Kalau macam ni, boleh pusing. Kalau untuk Nikon lah, bila kita set manual, kita try pusing. Auto manual pun boleh kalau pusing. Bila kita pusing, pastikan dia dalam keadaan smooth. Pusing tak ada masalah, lancar, okey je semua. Bila kita pusing, dia stuck, maksudnya dia keras tiba-tiba, maknanya kata lens tu ada masalah. So jangan ambil risiko untuk beli lens yang bermasalah. Tiba-tiba awak pusing, sangkut ataupun ada something patah, masalah juga. Okey, seterusnya, bila lens ada benda ni, dia punya meter ataupun feet lah, kaki berapa jauh kita boleh zoom. Pusing benda ni, bila benda tu ikut pusing, maknanya kata lens tu okey. Nampak okey, saya pusing nampak. Okey, bila kita pusing benda ni dalam dia tak berpusing, maknanya kata lens tu ada masalah. Okey, simple kan? Okey, satu lagi. Okey, itu secara teknikal. Lepas tu, kalau pergi beli lens second hand, terutamanya, tolong bawa body sebiji. Alamak, sorry. Tolong bawa body camera sebiji. Okey, yang ni saya bawa, saya punya. Saya pakai D600. Attach. Try lens ni puas-puas. Sampai korang puas, sampai korang rasa macam puas hati. Bila korang balik nanti, tak ada masalah. Yang ini tak okey, yang itu tak okey. So try. So pada saya, try lens ni macam yang ini 85mm 1.8. Try lens ni 1/1. Buka aperture 1.8. Okay, try autofocus ni sekali. Buka aperture 1.8, kita set. Lepas tu buka aperture 2, 2.5, 3.2, f4. Lepas tu f5.6. Lepas tu 7.1, f8. Sampai f8, shoot betul-betul. Biasanya semua lens f8 adalah lens aperture yang paling sharp. Okay, f8 adalah aperture yang paling sharp. Biasanya kalau kita shoot dalam keadaan kedudukan sebaris macam ni, f8, try f8 dulu. Kedudukan melintang macam ni. Bila kita shoot macam ni kan, bila kita shoot melintang macam ni, kat sini sharp, kat sini over sharp, kat tepi tiba-tiba kat tepi ni dia smooth. Dia macam blur-blur sikit, tak terlalu sharp macam ni. Maknanya kata lens tu ada problem, ataupun body awak ada problem. Sebab ada prism awak kat body, ataupun gelas dalam lens ni ada masalah. Biasanya lens ni jadi pada masalah tu jadi pada lens zoom lens lah. Sebab saya pernah kena 1750 Tamron 2.8. Okey, try pula lagi. Lepas 8, try 9 aperture. Lepas tu berapa lagi? 11, 13, sampailah aperture dia habis. Try sebabnya bila kita beli barang second hand ni, biasanya tak ada warranty. So risikonya pada kita, sebabnya kita tak check betul-betul. So bila ada masalah, kita yang akan kena tanggung. Okey, ready. Okey, siap. Bila kita try autofocus, kita try shoot. Bila kita shoot, ada setengah lens. Contohnya macam 50mm 1.8D. So bila kita lens, dia akan ada bunyi sikit, kek, sebab itu lens lama kan. Kalau macam 50mm 1.8G atau 85mm, bila awak zoom, dia tak akan ada bunyi, dia akan pusing ya. Bila ada bunyi, maknanya kata lens tu mungkin pernah jatuh atau ada masalah. Okey, simple kan? Itu antara kalau kita nak check lens. Okey, apa lagi yang saya teringat? Saya ada lupa something.
Okey, sebelum saya terlupa, penting lagi satu, untuk zoom lens. Untuk kita cek zoom lens, maaf saya tak ada zoom lens. Untuk zoom lens, bila kita nak cek zoom lens, sebagai contoh saya bagi zoom lens 1855 kan dia ada zoom dia 18, 24, 35, 50, 55. Lepas tu 24, 70 dia ada 24, 30, 50, 75. So bila nak test lens tu, buka zoom focal length dia satu persatu. Contohnya kita buka 24, 70, kita buka 24mm. So bila pada 24mm tu, try satu persatu aperture dia. Aperture dia mula-mula kita try 2.8, lepas tu 3.2, lepas tu f4, lepas tu apa lagi, 5.6, lepas tu 6.3, 7.1. Sama juga dengan 35 focal length dia, 35mm, 50mm, 70mm. So semua tu kena test satu-satu. Sebab ada setengah lens, bila dia masalah dia, contohnya 50 nak ke 70 dia tak boleh zoom, dia stuck, dia macam keras sikit. So bila kita tukar aperture, dia sangkut. So itu pun ada masalah. So jangan ambil risiko. So itu adalah benda-benda penting yang kita perlu cek sebelum kita beli barang-barang second hand. So kalau nak beli barang-barang second hand, lagi satu saya nak tambah, lens kamera lah. Sebab kita pun tahu sedia maklum apa semua kan. Kita sedia maklum barang kamera ni dia bukannya murah, beribu-ribu, beratus-ratus. Jadinya saya share ni semoga bermanfaat lah kepada kawan-kawan semua. Dan kalau macam saya, ada beberapa penjual lens lah yang saya kenal untuk second hand. Kalau macam saya sendiri pergi beli. Saya pergi beli sendiri dekat Times Square. Kat Times Square ada dua kedai, Altec dengan Chua. Kat situ kita boleh test lens dia, kita boleh shoot, kita boleh pegang, kita boleh shoot lah, kita boleh test sampai kita puas. Dan untuk trader-trader online yang saya rasa yang trusted lah, yang saya pernah tengok dia punya testimoni dalam Facebook, contohnya Eco Trader, Abang Hakim Ahli daripada Terengganu, kamera Ipoh, gadget di Jepun, BWS, apa lagi, itu je lah yang saya ingat. Mungkin ada yang saya terlepas pandang. Dan kalau boleh, beli barang-barang online yang kita first time jumpa, lagi-lagi kat mudah.com, tolong COD barang tu cek betul-betul, baru kita beli. Jangan kerana kita punya nafsu nak juga pakai tu, nak juga pakai lens ni, nak pakai juga lens ni hari ni juga, tak cepat, tiba-tiba kita tertipu. Jangan jadi macam saya pernah ditipu sehingga RM1,200. Okay guys, itu saja, harap-harap bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share saya punya video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.